Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas bersama Ustazah Salina. Kali ini Pendidikan Islam Kertas 2 Hadis Tingkatan 5 KBSM yang bertajuk Orang Beriman Kekasih Allah. Masya Allah. Nak tak murid-murid semua jadi kekasih Allah? Okey, cuba kita baca dan kita hayati perkongsian dalam hadis ini bagaimana nak menjadi kekasih Allah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jawab apa? Sallallahu alaihi wasallam. Bila setiap kali mendengar selawat ataupun nama Rasulullah disebut, maka selayaknya kita membalas ucapan itu dengan selawat sallallahu alaihi wasallam. Okey. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita akan tengok hadisnya nanti untuk kita bacakan terusnya. Hadisnya kita baca dan juga maknanya sekali. Boleh Okey. Okey. Innallaha qala Man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya Allah berfirman dalam hadis, tapi Allah berfirman. Ini yang dikatakan hadis qudsi. Hadis qudsi ini ialah berdasarkan apa yang Allah firmankan kepada Rasulullah. Sesungguhnya Allah berfirman, apa kata Allah? Sesiapa yang memusuhi waliku, tengok tu yang warna tulisan bahasa Arab ataupun tulisan dekat tulisan dalam tulisan matan hadis, waliyan. Ustazah highlightkan dengan warna pink tu, maksudnya waliku. Sesungguhnya Allah berfirman, sesiapa yang memusuhi waliku, aku isytiharkan perang ke atasnya. Okey. Jangan memusuhi wali Allah. Allah akan isytiharkan perang. Maknanya Allah tak suka. Allah murka. Ya. Seterusnya. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Tiada amalan untuk mendekatkan diri kepadaku yang aku lebih suka, melainkan ataupun selain daripada amalan yang aku fardukan. Maknanya Allah suka kalau kita buat amalan fardu, ibadat fardu, perkara fardu. Sebab perkara inilah yang boleh mendekatkan diri kepada Allah. Kalau nak mendekatkan diri kepada Allah, mestilah melakukan amalan-amalan fardu. Next. Okay. وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Hambaku yang mendekatkan diri kepadaku dengan sentiasa melakukan amalan sunat. Cuba tengok dekat tulisan hadisnya, bin nawafil. Maksudnya amalan sunat. Aku lebih mengasihinya. Kalau tadi kita buat perkara fardu, Allah suka. Kalau kita tambah dengan amalan sunat, Allah lebih-lebih suka lagi. Seterusnya. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ. Apabila aku mengasihinya. Kan? Bila Allah kasih pada orang yang buat amalan fardu dan amalan sunat tadi, apa kata Allah? Apabila aku mengasihinya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku menjadi telinganya yang dengannya dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Matanya yang dengannya dia melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha. Tangannya yang dengannya dia memegang. Wa rijlahu allati yamshi biha. Kakinya yang dengannya dia berjalan. Allah jadi mata, telinga, tangan, kaki kita ke? Bukan, maksudnya Allah akan menjaga anggota-anggota kita ini. Telinga kita Allah pelihara, mata kita yang melihat Allah pelihara, tangan kita yang memegang Allah jaga, kaki kita melangkah kepada yang baik-baik sahaja. Semuanya dalam bimbingan dan petunjuk hidayah Allah. Itu kalau kita menjadi kekasih Allah. Masya Allah. Seterusnya bukan itu sahaja. Apabila aku mengasihinya, apabila seorang itu menjadi kekasih Allah, bukan sahaja Allah menjaga anggota-anggotanya, malah
Wa in sa'alani la'u'tiyannahu. Jika dia meminta kepadaku, aku akan memberinya. Wala in ista'adzani la'u'idhannahu. Jika dia memohon perlindunganku, aku akan melindunginya. Masya Allah. Minta aja apa-apa Allah bagi. Minta tolong dengan Allah, Allah bagi. Apatah lagi dalam suasana kita coronavirus COVID-19 ni, siapa lagi yang boleh tolong kita kecuali Allah. Maka selayaknya lah kita mendekatkan diri kita dengan Allah dengan melakukan amalan fardu dan membanyakkan amalan sunat. Okey. So, apa isi-isi penting yang terdapat dalam hadis tadi? Yang pertama, Allah mengharamkan permusuhan dengan wali-wali Allah, iaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan untuk mendekatkan diri kepada Allah, umat Islam mesti melaksanakan perkara fardu dan membanyakkan perkara sunat. Poin yang ketiga, seseorang yang menjadi kekasih Allah pasti akan diberikan petunjuk oleh Allah serta dimakbulkan doa dan permintaannya. Baiklah, kita akan bincangkan 3 aspek penting tadi. Yang pertama, wali Allah. Siapa wali Allah ni? Apa ciri-ciri yang ada pada mereka? Contoh-contoh wali Allah yang ada di dunia ni, dan juga apa tindakan kita kepada wali Allah berdasarkan hadis ini. Wali Allah adalah manusia biasa yang beriman kepada Allah, bertakwa dan selalu beramal soleh. Ciri-cirinya ialah mereka ini berilmu, beramal soleh, berakhlak mulia. Contohnya para nabi, para rasul, para ulama, alim ulama, dan seterusnya. Apa tindakan kita? Ikut ajaran rasul, ikut yang diajar oleh ulama, contohi akhlak-akhlak para rasul dan sayangilah Rasulullah serta sayangilah para ulama, kerana al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris nabi. Jadi jangan memusuhi para wali Allah kerana Allah akan murka dan mengisytiharkan perang pada kita. Masuk perang tu Allah ada banyak tentera, macam-macam. Virus pun antara tentera Allah. Okey. Mendekatkan diri kepada Allah. Berdasarkan hadis tadi, cara mendekatkan diri kepada Allah yang Allah suka, yang pertama, tunaikan yang fardu. Yang kedua, banyakkan nawafil. So, apa contoh-contohnya? Solat 5 waktu, puasa, yang fardu tu maksudnya yang wajib. Tutup aurat, fardu, wajib tu. Menuntut ilmu, taat pada ibu bapa, ni semua perkara-perkara yang wajib. Banyakkan nawafil. Apa itu nawafil? Ya, perkara sunat, salat sunat, puasa sunat, bersedekah, berzikir, membaca Al-Quran. Ini semua perkara-perkara sunat, dan kedua-dua perkara inilah yang nanti amalan-amalan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, lantas kita akan dikasihi Allah dan menjadi kekasih Allah. Dan orang yang menjadi kekasih Allah, apa kelebihan dia? Ya, anggotanya dipelihara, mata, telinga, tangan, kakinya Allah pimpin. Agak-agak nak buat maksiat, Allah hindarkan matanya, telinganya, tangannya, kakinya. Sentiasa melakukan yang baik-baik aja. Bila klik telefon ke ataupun klik video ke, tengok video-video yang baik. Contohnya video kelas bersama Ustazah Salina. Okey, mendapat hidayah Allah, dan apabila dia berdoa, dia meminta, Allah akan memberi dan Allah akan memakbulkannya. Dan apabila dia meminta pertolongan, Allah akan membantunya kerana kita telah menjadi kekasih Allah. Kan kekasih kan macam tu, selalu suka tolong, suka sanggup buat apa saja untuk kekasihnya. Cik wah. Okey. Dan pengajaran hadis. Sebagai umat Islam, kita mestilah, ayat ni mesti wajib, kita mestilah untuk pengajaran hadis, pengajaran apa-apa pun, pengajaran hadis ataupun pengajaran ayat, mesti dimulakan dengan ungkapan kita mestilah mengasihi para rasul dan ulama dengan mengikuti ajaran mereka.
Ayat ini ada isi dan huraian, iaitu mengasihi para rasul dan ulama ialah isi, disambung dengan kata penghubung dengan. Ya. Okey. Yang kedua, menunaikan perkara fardu seperti solat 5 waktu. Seperti ialah kata penghubung di situ yang menghubungkan antara isi dengan huraian, iaitu menunaikan perkara fardu ialah isi, solat 5 waktu ialah huraian, dihubungkan dengan kata penghubung seperti. Membanyakkan amalan sunat agar dikasihi Allah, ya. Agar ialah kata penghubung di antara membanyakkan amalan sunat, isi, dan dikasihi Allah ialah huraian. Baiklah murid-murid, Alhamdulillah kita telah pun mempelajari hadis yang kedua dalam tajuk tingkatan 5. Semoga ada kebaikannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.